Rasulillah wa ma taufiqi illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan muslimin muslimat, terima kasih menunggu. Dapat pahala kalau tak komplain. Jadi hari ini kita tengok surah Ghafir, tuan-tuan ya. Surah Ghafir, surah yang ke-40, ayat yang ke-35, tuan-tuan ya. 35, 34, tuan-tuan ya. 34. Quran muka surat 471 surah Ghafir. Tuan-tuan yang pakai apps handphone ya, Quran surah 40 ayat 34. Cerita Yusuf ya, tapi pelik sikit sebab cerita Nabi Yusuf duduk dalam surah Yusuf ya. Tapi tiba-tiba ada satu ayat ya terselit dalam surah Ghafir ya. Jadi mesti ada sebab tertentu mengapa Allah letak ayat ini cerita Yusuf dalam surah Ghafir. Surah Ghafir ada cerita Nabi Musa AS ya. Cerita Musa dan Yusuf sangat berkait kerana Musa ya, dia Bani Israel, Yusuf pun Bani Israel. Mana dulu tuan-tuan? Nabi Musa dulu ke Yusuf dulu? Mana dulu ya? Dari segi sekuen 25 rasul, mana satu dulu? Musa dulu ke Yusuf? Ya, Yusuf lah dulu ya. Sebab Yusuf, Nabi Yusuf lahir di Palestin, kemudian dikhianati oleh abang-abang dia, masuk dalam telaga, dibawa oleh para peniaga daripada Iraq pergi ke Mesir. Jadi Nabi Yusuf lahir di Palestin, besar di Mesir dan wafat di Mesir ya. Nabi Musa dia berbeza, lahir di Mesir, besar di Mesir ya. Kemudian diperintah oleh Allah untuk keluar daripada Mesir pergi ke Palestin ya. Lahir di Mesir tapi meninggalnya ataupun wafatnya di Jordan ya. Dulu Jordan tu sebahagian daripada Mesir, tuan-tuan ya. Jadi mesti ada persamaan kerana Nabi Yusuf di Mesir, Nabi Musa di Mesir juga. Nabi Yusuf anak angkat kepada menteri ya, menteri kanan Mesir. Nabi Musa bukan sekadar menteri, raja Mesir ya. Masing-masing ada jasa, masing-masing ada peranan di Mesir. Kita tengok apa ayatnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ja'akum Yusufu min qablu. Ya, walaqad dan demi sesungguhnya ja'akum telah datang kepada kamu Yusuf ya, Nabi Allah Yusuf alaihissalam min qablu sebelum ni. Ya, sebelum daripada Musa ya, sebelum daripada apa kita panggil? Sebelum daripada cerita Nabi Syuaib ya. Ada seorang nabi dan rasul Bani Israel ya, yang merupakan anak kepada Nabi Yaqub. Nabi Yaqub nombor 10 daripada 25 rasul tu. Nabi Yaqub nombor 10, Nabi Yusuf nombor 11 ya. Nabi Musa nombor 15 ya. Jadi ada bezalah, lebih awal Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf bila dia datang bertemu dengan masyarakat dia, bertemu dengan rakyat Mesir, dia datang bil bayyinat, dengan membawa bukti-bukti ya. Nabi Yusuf seperti mana Nabi Musa ada mukjizat juga ya. Jadi Nabi Musa lagi banyaklah mukjizat dia sebab dia berhadapan lawan dengan raja yang zalim. Nabi Yusuf dia berhadapan dengan raja yang baik ya. Sebab itu dalam konteks Nabi Yusuf, raja Mesir dipanggil Al-Malik kerana dia berbangsa Hiksos, berbangsa Arab. Sedangkan Nabi Musa berhadapan dengan raja Kibti ya, Koptik ya. Jadi itu penduduk asal Mesir. Sedangkan raja pada zaman Nabi Yusuf dia pendatang, dia orang luar yang menguasai Mesir. Jadi dia agak lunak ya, hubungan dia lebih mesra ya, friendly ya dengan masyarakat luar, terutamanya yang berbangsa Semitik. Semitik ni bangsa Arab ya, bangsa apa Yahudi, ini semua Semitik, tuan-tuan ya. Kemudian apa lagi? Famaziltum fi syakkin mimma ja'akum bih. Masalahnya ialah walaupun Nabi dan Rasul ni dia datang bawa bukti, tetapi manusia kebanyakannya maziltum, kebanyakan kamu masih terus fi syakkin dalam keraguan. Ini yang susah tuan-tuan ya.
Kerana bila Nabi dan Rasul datang, kalau dia tak bawa kitab pun, dia bawa suhuf. Kalau tak ada suhuf pun, dia bawa mukjizat. Ya, macam Nabi Musa, tongkatnya bertukar jadi ular, ya, dapat mengalahkan ahli sihir Firaun. Sebab itu tuan-tuan, ilmu tu penting. Kerana dengan ilmu kita dapat membezakan yang hak dan yang batil. Ya, cuba tengok, kita kata ahli sihir Firaun. Walaupun mereka ni jahat, walaupun selama ni mereka ikut cakap Firaun, tetapi bila mereka melihat kebenaran, ya, sihir-sihir yang mereka buat tu dikalahkan oleh Nabi Musa. Ya, oleh kerana itu bila mereka tengok Nabi Musa punya kelebihan, mukjizat yang Nabi Musa bawa yang bukan sihir, mereka adalah golongan pertama yang beriman dengan Nabi Musa. Ya, tapi apa jadi pada Firaun? Firaun tetap tak beriman. Malah Firaun tuduh Nabi Musa ada komplot, ada konspirasi, ya, kautim dengan siapa tuan-tuan? Dengan ahli sihir Firaun. Sedangkan Nabi Musa dengan ahli sihir Firaun ni tak pernah bertemu, kita kata tak pernah ada hubungan apa-apa, tak pernah tuan-tuan. Minum sekali pun tak pernah tuan-tuan. Ya, tapi mereka, ya, dituduh ada hubungan rapat dengan Musa. Musa tu dianggap ketua mereka, tak munasabah. Ahli sihir ni orang tua-tua tuan-tuan, profesor-profesor lama. Ya, ejang profesor, ya, visiting profesor, all kind of professor tuan-tuan. Tapi Nabi Musa yang lebih muda, ya, yang baru saja dilantik menjadi rasul, dituduh menjadi ketua kepada mereka, tak munasabah. Ya, manusia ni kadang-kadang bila dia bagi alasan tak munasabah. Bila datang bawa semua benda ni, ya, semua bukti al-bayinat, mereka masih dalam kesangsian, fi syakkin, ya, mimma ja'akum bihi. Apa yang dibawa, ya, oleh nabi-nabi, dalam konteks ni Nabi Yusuf pada kamu dustakan, kamu sangsi. Hatta idza halaka, sehinggalah apabila Nabi Yusuf itu wafat. Ya, bila Nabi Yusuf, ya, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, datang ajalnya, apa kata mereka? Kultum, kamu kata, lan yab'asallahu min ba'dihi rasulan, takkan ada seorang rasul pun yang datang selepas Yusuf, takkan. Sedangkan Nabi Yusuf tu Nabi yang ke-11, maknanya ada berapa lagi tuan-tuan? Ada 14 lagi, ya, rasul yang akan datang selepas Nabi Yusuf. Di kalangan Bani Israel paling ramai. Daripada 25 Nabi dan Rasul, 25 tuan-tuan, selepas daripada Nabi Yaqub, ada 12 Nabi Bani Israel. Ya, bermula daripada Yusuf Bani Israel tuan-tuan. Ya, Syuaib, Musa, Harun, Ilyasa, ya, Daud, Sulaiman, ya, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Ni semua adalah Bani Israel. Yang bukan Bani Israel seorang je di bawah tu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan ramainya jumlah nabi-nabi dan rasul ni tuan-tuan, sepatutnya mereka beriman, tapi sayang, ya, mereka tidak beriman. Malah mereka menafikan akan ada, ya, Allah utus seorang rasul selepas daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Kadzalika yudillullahu man huwa musrifun murtabun. Yang demikian itu kata Allah sesatkan. Ya, Allah sesatkan maknanya Allah biarkan sesat. Bukan makna Allah menyesatkan orang, tak, tetapi Allah biarkan sesat. Macam kita lah tuan-tuan, ya, kita ajar anak kita supaya jadi baik, kita ajar dia jadi baik, kita ajar dia cakap benar, kita ajar dia hormat orang tua, ya, kita ajar dia patuh perintah Allah. Tapi apabila kita dah ajar dia, kita hantar dia pergi mengaji, kita hantar, ya, pada guru yang bagus, ajak dia datang surau masjid, kita didik dia dengan betul. Tapi apabila sampai satu waktu dia tak nak ikut cakap kita, kita tak ada, itu beyond control lah tuan-tuan, kita dah jalankan tanggungjawab kita, ya. Jadi bila sampai waktu macam tu, kita tak ada apalah melainkan doa pada Allah, ya Allah, aku dah laksanakan tanggungjawab aku, tapi anak aku tak nak ikut, ya, ataupun isteri aku tak nak ikut, ataupun, ya, orang bawahan aku tak nak ikut. Kita tak ada kuasa lah tuan-tuan, melainkan kita doa je, minta Allah buka pintu hati dia, ya. Semua ini kerana apa? Yang pertama kerana musrifun, mereka, ya, dalam keadaan boros. Boros ni maknanya dia buat sesuatu ikut suka hati dia tuan-tuan. Dan murtabun, ya. Jadi orang yang ada sifat-sifat ni, ya, sifat buat sesuatu secara berleluasa, secara sewenang-wenangnya, yang ni payah tuan-tuan. Ya, terutamanya kalau dia ada kuasa. Ya, sebab orang ada kuasa, orang ada jawatan, ya, ada position tuan-tuan. Kadang-kadang, ya, bila kita tegur payah sikit. Ya, sebab apa? Sebab dia ada kuasa. Tapi tunggu nanti bila dia hilang kuasa. Ya, bila dia hilang jawatan, bila dia pencen mungkin, ya, tak ada lagi kedudukan, tak ada lagi kuasa, kita tengok, ya, mudah-mudahan ada ruang untuk dia berubah. Alhamdulillah tuan-tuan. Ya,
Sebab itu ya, orang yang begini kita doa banyaklah. Ya, kita kena doa banyak. Doa memang powerful lah tuan-tuan. Tak ada cara. Ya, ramai orang kadang-kadang dia bukan masanya. Maknanya kadang-kadang dia belum mau berubah mungkin kerana belum masanya. Ya, tapi kita doa, ya. Tapi dia sembahyang tak? Dia sembahyang. Ya, sebab tu kita tengok manusia ni tuan-tuan, bila dia solat, maknanya masih ada harapan. Solat fardu masih ada harapan. Kita tengok dia sembahyang datang sembahyang Jumaat, masih ada harapan. Ya. Kalau tak solat payah tuan-tuan. Tapi kalau dia masih ada solat, walaupun dia buat jahat, walaupun mulutnya leza, walaupun kita tengok dalam kehidupan dia ada kekurangan, kita masih bagi harapan kerana solat itu tiang agama tuan-tuan. As-salatu imaduddin. Ya, siapa yang mendirikan solat maka dia mendirikan agama. Man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Atau kama qala Rasul. Hadis ini memang dhaif asalnya tuan-tuan. Ya, tetapi disokong oleh hadis-hadis yang lain, maka dia naik, ya, paling kurang menjadi hasan li ghairihi. Ya, hadisnya hasan li ghairihi. Okey, ya, selesai ayat yang pertama. Kemudian kita tengok alladzina yujadiluna fi ayatillah, orang-orang yang berjidal, berdebat, ya, pada ayat-ayat Allah, tanda-tanda Allah, bi ghairi sultan, tanpa bukti, ya, atahum, yang datang pada mereka. Maknanya Nabi dan Rasul, para pendakwah lah kalau kita tengok zaman konteks kita, ya, orang dakwah ni ataupun ustaz-ustaz, tuan-tuan guru, ya, dia datang bawa bukti, berhujah kadang-kadang. Tetapi orang yang tak mau ni tuan-tuan, ya, yang kerjanya berdebat ni, ya, dia tak mau terima, bawalah hujah macam mana pun, ya. Kerana sebahagian daripada manusia apa dibuat tuan-tuan? Mereka berhujah menggunakan akal semata-mata. Agama ni tuan-tuan, kalau dia pakai akal tak jadi. Sebab tu Nabi apa ni, dalam kitab Bulughul Maram, Ibnu Hajar ada sebut, ya, dalam hadis, ya, Abu Daud antaranya, Sayyidina Ali bila orang tanya dia, Sayyidina Ali kata, laukana dinu birra'i, kalaulah agama itu sekadar diukur, dihitung, ataupun, ya, kita measure dia pakai akal semata-mata, ya, apa tuan-tuan, ya, tak boleh tuan-tuan, ya, lakana asfalul khuf, ya, sudah tentu bahagian bawah khuf ni maknanya kita pakai untuk kadang-kadang masa musim sejuk lah, ya. Kalau musim sejuk ni tuan-tuan, ya, biasa ni musim sejuk, kalau kita musafir kita pakai khuf ni makna stokin yang dibuat daripada kulit ataupun stokin yang dibuat daripada bahan yang waterproof, ya. Kalau kita stokin biasa kita ni cotton, ya, tapi ni stokin yang dibuat daripada kulit ataupun bahan yang kalis air, ya. Kemudian biasa kita pakai dalam kasut, ya, kalau macam travel lah, ya. Kalau musim sejuk biasa kita pakai. Tapi kalau kita duduk di rumah pun boleh pakai, ya. Bagi orang yang pakai khuf, ya, dia ambil uduk pagi macam tadi, subuh kita dah ambil uduk, kemudian kita pakai khuf, dia boleh bertahan, ya, sampailah esok hari tuan-tuan. Mana satu hari satu malam, tanpa perlu kita basuh kaki, hanya sapu di atas khuf saja. Sapu di atas khuf, ya. Jadi khuf ni tuan-tuan, kalau kita tak musafir, dia satu hari satu malam. Kalau kita musafir 3 hari 3 malam, tuan-tuan tak payah buka kasut. Ini bagi orang yang jadi tentera contoh, ya, jadi pegawai keselamatan, ya, yang tak ada peluang untuk buka kasut, pakai balik, nak buka, nak pakai balik itu pun ambil masa, ya. Jadi oleh kerana itu mereka diberikan rukhsah, mereka dapat keringanan, ya, dengan tak perlu buka kasut, tapi dengan syarat masa pakai kasut tu sudah berwuduk, dalam keadaan bersih, dalam keadaan tahir. Bila dia bersih, dia boleh bertahan 3 hari kalau dia musafir. Tapi kalau dia duduk, dia menetap bermukim 1 hari 1 malam. Jadi subuh pagi tadi dia dah ambil wuduk, pakai khuf, dia boleh bertahan sampai zuhur, asar, maghrib, isyak. Subuh besok baru dia ambil wuduk balik. Maknanya cukup untuk 5 solat fardu tuan-tuan. Ini keringanan yang Nabi ajar, ya. Jadi kata Sayyidina Ali, kalaulah agama ini kita ukur, ya, kita nilai berdasar kepada akal semata-mata. Laukana dinu birra'i, kalau agama itu diukur berdasar kepada akal, berdasar pada pandangan logik manusia semata-mata, lakana asfalul khuf, sudah pasti khuf ni, ya, yang patut kita sapu tuan-tuan, yang patut kita bersihkan adalah bahagian bawah. Sebab bila kita pakai khuf, kita pijak, ya, mungkin di bawah tu yang kena najis. Patutnya bila kita ambil wuduk, kita sapu bahagian bawah, tapi tak, ya, yang kita sapu ialah bahagian atas. Kata Sayyidina Ali, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahirihi.
Aku tengok Nabi SAW bila pakai khuf, Nabi sapu bila ambil wuduk, sapu bahagian atas bukan bahagian bawah. Kalau kita nak pakai logik, memang tak logik tuan-tuan. Tapi kerana hukum ni kadang-kadang dia beyond logik, dia bukan illogical, dia bukan tak logik, tapi dia beyond logik. Manusia tak boleh fikir tuan-tuan. Ya, contoh kita kata, ya, cerita daripada siapa? Daripada Ammar bin Yasir. Ya. Ammar bin Yasir ni tuan-tuan, dia cerita satu hari Nabi telah utus aku, ya, telah lantik aku sebagai seorang wakil untuk pergi satu hajat, ya, fi hajatin, ada satu hajat, ya, satu urusan yang Nabi, ya, yang Nabi arah dia pergi. Ammar bin Yasir ni tuan-tuan terkenal lah sebab dia antara orang yang awal masuk Islam di Mekah. Bapak dia, ya, bapak dia Yasir kena bunuh, mak dia Sumayyah, siapa tak kenal tuan-tuan, ya, orang perempuan, ya, orang Muslim, ya, pertama yang kena bunuh di jalan Allah di Mekah ialah mak dia, yakni Sumayyah. Bapa dia, ya, Yasir. Ammar pun hampir-hampir dibunuh, melainkan kerana dia buat helah. Dia kata aku iman dengan Lata dengan Uzza, barulah dia dilepaskan. Kalau tidak dia hampir-hampir dibunuh macam mak dan bapa dia. Bila datang jumpa Nabi, Nabi tanya, masa engkau kata engkau beriman dengan Lata Uzza, hati engkau macam mana? Dia kata hati aku, ya, wa qalbi mutmainnun lil iman, aku punya hati tetap beriman. So Nabi kata, ya, kamu dianggap masih beriman, ya, kerana dia dipaksa untuk mengucapkan kalimah syahadah, ya, patutnya, tapi dia sebut kalimah kufur. Biar mana boleh kita kata kita beriman dengan Lata Uzza? Tak boleh tuan-tuan, ya, tapi dia sebut hanya kerana nak menyelamatkan diri. Nabi kata dia tetap beriman. Jadi pada zaman Nabi juga, ya, setelah hijrah ke Madinah, Ammar bin Yasir telah diperintah oleh Nabi untuk satu urusan, dia pun pergi. Ya, bila dia pergi padang pasir, tuan-tuan tahu, di padang pasir ni sejuknya memang sejuk betul. Walaupun dia tak turun salji, tapi sejuknya memang sejuk sampai ke tulang hitam gitu tuan-tuan. Memang sejuk, ya. Orang lelaki ni pula tuan-tuan, ni orang perempuan tak tahu ni. Ya, orang lelaki, ya, ataupun tuan-tuan mungkin tak tahu juga. Kalau tuan-tuan pergi negeri sejuk, ya, kadang-kadang bila kita tidur malam terutamanya tuan-tuan, dia boleh berhadas besar. Ya, kalau sejuk sangat ataupun panas sangat, tak tahu macam mana biologi manusia ni, ya, mungkin doktor-doktor pakar boleh bagi penjelasan lah pasal apa, ya, bentuk badan anatomi manusia ni macam tu. Kalau sejuk sangat tuan-tuan, ya, bangun-bangun tengok basah dah. Jadi Ammar bin Yasir bila dia bangun daripada tidur, dia dapati dia basah. Ni tengah padang pasir sejuk, ya, amat ni tuan-tuan, ya. Jadi air yang dibawa pula cukup untuk minum dan cukup untuk minum je tuan-tuan, tak cukup untuk lain. Kalau ambil wuduk tak cukup untuk minum. Ya, bekalan air tak cukup tengah padang pasir. Jadi macam mana nak buat? Ya, dia teringat Nabi bagi tahu bahawasanya tayamum ni boleh mengangkat hadas. Ya, seperti mana wuduk kan? Bila kita tak ada wuduk, ya, tak ada air, maka kita guna apa kita panggil debu tanah. Ya, mungkin sebahagian tuan-tuan pun tak pernah tayamum. Ya, mungkin tak pernah tuan-tuan, ya, sebab kita tak ada keperluan, ada banyak air. Ya, kalau catu pun tetap ada air juga, ya. Tetapi kalau tak ada air betul-betul, macam mana kita nak buat? Kita kena tayamum tengah-tengah padang pasir. Tapi tayamum untuk angkat hadas kecil Nabi dah ajar. Tayamum untuk angkat hadas besar Nabi belum ajar. Macam mana dia nak buat tuan-tuan? Dia ijtihad. Ya, dia kata seperti mana, ya, orang yang mandi hadas, ya, dia kena mandi seluruh badan dengan air, maka dah tentu tayamum untuk angkat hadas besar kena berguling lah. Kena berguling tuan-tuan. Ya, maka dia telah berguling, dia stand tuan-tuan. Ya, berguling-guling dia, ya. Kemudian selepas tu baru dia solat, ya. Ketika dia balik bertemu dengan Nabi, dia cerita, qultu, dia kata aku pun bagi tahu, zakartu, aku sebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketawa je tuan-tuan. Ya, sebab apa? Ya, sebab dia punya kaedah tayamum hanya muka dan tapak tangan sama tuan-tuan. Ya, tapi kerana yang Nabi ajar pasal berkait dengan mengangkat hadas kecil, angkat hadas besar Nabi tak sebut, ya, secara jelas. Jadi dia ijtihad, dan ijtihad dia salah. Ya, tapi tak ada masalah lah, ya, kerana itu saja pengetahuan dan pengalaman yang dia ada tuan-tuan. Jadi maknanya nak bagi tahu, kalau kita ukur agama ni sentiasa dengan akal semata-mata, tak jadi tuan-tuan. Laukana dinu birra'yi, kalaulah agama itu diukur dengan akal semata-mata, sudah pasti bahagian bawah khuf yang lebih patut disapu berbanding dengan bahagian atasnya, ya, a'lahu ataupun zahirihi. Jadi balik pada dua cerita ni tuan-tuan, manusia ni kadang-kadang bila dia berhujah, bila dia berdebat bi ghairi sultan, tanpa hujah,
tanpa bukti, sedangkan bukti Allah dah datangkan. Macam tadilah, apabila tongkat Nabi Musa berjaya mengalahkan ahli sihir, tongkat ahli sihir Firaun, ahli sihir beriman kan? Pasal ahli sihir tahu dah, dia boleh beza mana satu yang betul, mana satu yang salah. Macam kita lah, kalau kita pandai tajwid, kita tahu ni mat wajib, ini mat asli, ini mat far'i, kita tahu dah. Jadi bila kita dengar orang mengaji, kita dah boleh agak dah. Kita kata dia ni ada mengaji, dia ni ada latar belakang agama, Tapi kalau kita tak ada, tak ada pengetahuan atau penguasaan tajwid yang baik, bila orang baca sedap je, kita tu sedap bacaan dia. Salah tak salah, panjang pendek kita tak peduli, tuan-tuan. Kerana apa? Kerana kita tak ada capability. Kita tak ada kemampuan untuk menilai. Tapi kalau kita ada kemampuan untuk menilai, kita tahu dah. Contohlah macam kita travel kan, bila kita travel dengan seseorang, kita baru jumpa dia. Bila kita jumpa, tuan-tuan, kita pergi cari surau, cari tempat untuk solat, kita tengok ini tadi yang duduk sebelah aku ni. Kita pun tak tahu. Sebab kita tengok dia tak pakai kopiah, kita tengok tak pakai baju Melayu, kita tengok dia tak pakai jubah sebagainya, kita tak boleh nak nilai. Dia tutup aurat, tapi kita tak tahu dia ni orang masjid ke tak, dia ni orang yang committed pada solat ataupun tidak. Tiba-tiba kita pergi surau, jumpa surau, kita pun jumpa dia. Soalan pertama dia tanya, apa ni, dah masuk waktu ke? Soalan pertama dia tanya. Kita kata kalau tengok pada jam saya ni dah masuk waktu. Kita jamak, kita jamak qasar. Dia sebut. Bila dia sebut jamak qasar tu, kita tahu dia orang mengaji, tuan-tuan. Kemudian kita tanya pula. Kalau nak test lah, kita tanya, afdal jamak takhir ke jamak takdim kita tanya soalan macam tu. Kita tengok respon dia. Dia kata sebenarnya afdal memang jamak takhir. Nabi kalau keluar daripada rumah sebelum zuhur, biasanya Nabi akan jamak takhir. Tapi masalahnya kita naik kapal terbang. Jadi kalau kita nak jamak takhir, kita tak sempat nak solat di daratan ni. Maknanya kita dah take off kapal terbang, nanti waktu asar kita duduk dalam kapal terbang. Kalau kita ada ruang dalam kapal terbang untuk semayang, tak apa. Masalahnya kadang-kadang tak ada, tuan-tuan, semayang duduk. Semayang duduk ni tak ada kiblat lah masalah dia. Kalau kita dalam perjalanan daripada Malaysia pergi ke Mekah, memang hadap kiblat. Tapi kalau balik daripada Mekah, membelakangi kiblat. Sedangkan semayang fardu ni memang permulaan paling kurang masa angkat takbir tu ada kiblat. Lepas tu kalau kereta api ataupun kapal terbang berpusing ke tempat lain, tak ada masalah. Tapi masa angkat takbir tu, tapi jangan macam mana. Jadi oleh kerana tu, kerana kita punya tempat ruang dalam kapal terbang tu terbatas, maka afdalnya kita jamak takdim. Kerana ketika kita jamak takdim, kita boleh buat di atas darat, kita boleh hadap kiblat, kita boleh berjamaah, afdal, tuan-tuan. Jadi maksudnya hukum di situ ada sedikit sebanyak perubahan. Kita adjust mengikut kepada keperluan. Jadi maknanya kita kenal dia berasal pada agama. Sebab manusia ni, tuan-tuan nak tahu dia bagus ke tak bagus, tuan-tuan travel sekali dengan dia. Pernah berlaku zaman Saidina Umar, tuan-tuan. Ketika ada satu jawatan ditawarkan, diwar-warkan, ada satu jawatan kepimpinan. Tiba-tiba datang seorang lelaki, dia jumpa dengan Saidina Umar, dia kata, "Ya Amirul Mukminin, aku ada cadangan, aku kenal seorang lelaki ni memang bagus." Jadi Umar tanya dia, "Kau jumpa kat mana?" Dia kata, "Aku jumpa di masjid." "Macam mana keadaan dia?" "Solatnya bagus, tertib, rukun-rukunnya disempurnakan, doanya panjang, zikirnya bagus." Umar kata, "Kamu kenal dia sebagai seorang hamba Allah. Di hadapan Allah memang dia memang bagus." Umar tanya pada dia, tuan-tuan, "Pernah musafir tak dengan dia?" Isunya ialah safar. Safar mana musafir? Sebab bila kita berjalan dengan orang, tuan-tuan, kita tahu dia punya true colours. Selama ni yang kita nampak, tuan-tuan, very colourful memang. Masa dia di masjid surau, colourful, kadang pakai baju merah. Berjalan dengan dia, masa tu nampak dia punya true colour. Tahu macam ni punya kedekut punya kawan kita ni, tuan-tuan. Bila time makan, kita aja yang bayar, tuan-tuan. Bila kita travel, macam kita duduk sebilik dengan dia, kita on aircon, dia off, kita on, dia off, kipas pun sama macam tu. Maknanya nak bagi tahu, tuan-tuan, perangai manusia ni bila kita bermusafir dengan dia. Dalam keadaan musafir, seperti mana kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam, baru kita tahu sifat Nabi Musa tu macam mana. Bukan makna kita nak kritik dia dah, tapi Nabi kata, kalaulah Nabi Musa tu boleh bertahan, jangan tanya dulu. Pasal Nabi Khidir dah buat janji dengan dia, jangan tanya dulu. Kalau kau tengok dulu, sampai waktunya aku akan terangkan. Tapi Nabi Musa tak sabar. Kerana apa Nabi Musa tak sabar? Sebab Nabi dan Rasul, bila dia tengok sesuatu perkara yang bertentangan dengan syarak, dia kena respon, dia kena react, tuan-tuan.
Kita tak boleh biarkan. Macam contoh kita kan, kita tengok ada orang buat sesuatu yang bertentangan dengan agama, kita tak boleh diam. Ya, sebab itu ya, waktu kita kena buat sesuatu. Ya, la yajuz takhirul, ya, la yajuz takhir. Takhir ni maknanya kita melambatkan sesuatu reaksi, sesuatu respon, ya, ketika waktu yang diperlukan, ya, indal waqtil hajah, ya, ataupun an waqtil hajah. Tak boleh kita menangguhkan sesuatu perkara yang bila kita tengok benda tu berlaku kita biarkan. Macam kita tengok orang nak minum arak contoh, ya, bila nak minum arak kita kena cegah tuan-tuan. Ya, kita tak boleh diam, melainkan kita berada di posisi yang tak mampu kita. Memang kita tak ada kemampuan, tak di apa kita panggil, tak dijatuhkan dosa lah pada kita, seperti mana dalam hadis yang sahih kan, dalam hadis 40, ya, man ra'a minkum munkaran, sesiapa yang tengok satu kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, dia kena tukar, dia kena ubah dengan tangan kalau dia mampu. Ya, kalau dia ketua, ya, contoh kita di pejabat, kita tengok anak buah kita tak sembahyang Jumaat, maka apa kita buat tuan-tuan? Sudah tentulah kita tegur. Ya, tetapi macam tadilah, bila kita dah tegur, masih dia belum berubah, kita jangan give up tuan-tuan, kita kena tegur, terus tegur sampai satu waktu mudah-mudahan dia berubah. Ya, kerana besok di akhirat dia akan datang, dia akan bagi tahu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bos aku ni masa aku tak sembahyang Jumaat dia tak pernah tegur pun. Kita susah tuan-tuan sebab kita ada tanggungjawab kepimpinan. Seperti mana seorang ayah bila tengok anak dan isteri dia buat sesuatu yang bertentangan dengan agama, susah tuan-tuan, dia kena tegur. Ya, dia kata saya dah tegur Ustaz tapi tak mampu. Tegur lagi. Sebab itu tanggungjawab kita. Ya, sampailah tahap di mana dia kata kalau bapak tegur saya bunuh bapak, dia kata. Ya, baru dia keluar daripada tempat tersebut. Kalau dia nabi dan rasul macam Nabi Muhammad lah sallallahu alaihi wasallam, ya, dikenakan pelbagai tekanan. Tetapi bila Nabi keluar, ketika hukuman bunuh telah dijatuhkan, baru Nabi keluar tuan-tuan. Nabi Ibrahim bila dia keluar daripada Babylon, ketika dijatuhkan hukuman bakar hidup-hidup. Ya, cuba tuan-tuan tengok Nabi dan Rasul. Musa sama tuan-tuan, ketika Nabi Musa dijatuhkan hukuman bunuh, ditangkap nak dibunuh tuan-tuan, baru Nabi Musa keluar. Maknanya ketika waktu di mana kita sudah dijatuhkan hukuman bunuh, maknanya orang dah ancam nak bunuh kita, baru kita keluar tuan-tuan. Itu ya secara umum kaedah dia. Jadi orang yang berjidal ni tuan-tuan, orang yang berdebat, ya, mereka berdebat bi ghairi sultan atahum, mereka berdebat menggunakan hujah yang tak sepatutnya, pakai logik akal semata-mata. Apa jadi tuan-tuan? Ya, Allah kata kabura maqtan indallahi wa indal ladzina amanu. Kabura maqtan, sebesar-besar kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan kemarahan manusia yang beriman. Kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Dua lagi sifat tuan-tuan. Ya, Allah kata apa? Yang demikian itu yatba'ullahu ala kulli qalbin. Allah, ya, Allah tutup, Allah patri hati mereka tuan-tuan. Sebab kita ni bila dapat peluang beriman, kita dapat petunjuk, bila kita elak, bila kita tangguh, takut nanti Allah tutup hati tuan-tuan. Ya, sebab itu kadang-kadang peluang ni tuan-tuan, dia, ya, orang kata, ya, once in a lifetime, sekali dalam seumur hidup. Sebab tu bila dapat peluang tu grab je tuan-tuan. Ya, kerana apa? Kerana kita tak tahu dapat peluang lagi ke tidak. Ya, contohlah, ya, kita bertemu dengan seorang alim, seorang tuan guru contohlah. Ya, kita dapat peluang bertemu dengan dia, ambil peluang tuan-tuan. Ya, tanya soalan ke, ya, paling kurang kita muliakan dia, paling kurang kita buat hubungan mesra dengan dia. Kerana kita tak tahu ada peluang lagi ke tidak masa akan datang, tak tahu tuan-tuan. Macam orang lah, ya, kita kata pergi Mekah, ya, dengarlah apa ni Syekh Dr. Abdul Rahman Sudais mengaji tu, dengarlah tuan-tuan. Dia jadi imam, kita jadi makmum, tapi no, jauh di belakang, dia duduk depan tu. Kita nak berjumpa, jangan kata nak berjumpa, nak bersalam dengan dia pun tak boleh. Tapi tiba-tiba dia dijemput datang ke Malaysia, datang ke masjid apa ni, apa kita panggil masjid negeri Shah Alam. Ya, kita dapat peluang grab lah tuan-tuan. Ya, dapat peluang bersalam, dapat peluang kita kata peluk dia, peluk lah. Ni contoh, ya. Sebab apa? Sebab kita tak tahu dapat peluang lagi ke tak. Sebab itu masa dia datang ke negara kita, dia tak ada pengawal macam di Mekah tau. Kalau di Mekah pengawal dia pun kita tak tahan tuan-tuan, ramai ditolaknya je kita. Tapi dapat peluang datang Malaysia, kita ambil peluang tersebut. Kerana kadang-kadang peluang dalam hidup ni datang sekali tuan-tuan. Ya, ada peluang grab. Ya, sebab kita tak tahu masa akan datang, kita sakit ke, kita tak sihat, kita tak tahu tuan-tuan. Ya, memanglah kita minta supaya sihat, betul, ya, tapi kita tak tahu. Ya, kerana semuanya di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, ya, kita tengok manusia, Allah, ya, Allah kunci mati, Allah patri hati mereka.
kalau hati mereka itu mutakabbir, sombong, dan jabbar. Jabbar ni maknanya dia buat suka hati dia je tuan-tuan. Ya, maknanya dia rasa nak buat apa dia buat. Alah, dia kata tak apa, Allah ni Maha Pengampun. Ya, kita buat dulu tak apa. Nanti pencen ke apa kita taubatlah. Ya, macam seolah-olah dia tahu bila dia nak diambil nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita tak tahu tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan ada peluang mengaji ke belajar, grab. Ya, jangan tunggu. Nantilah lepas pencen, nanti banyak masa. Kita tak tahu tuan-tuan. Ya, ambil dulu peluang, jangan tunggu. Ya, kerana kalau kita tunggu-tunggu takut kesihatan tu. Ya, macam orang nak pergi haji lah, dia kata alah tak apalah ustaz, ya, sebab sibuk, tak boleh nak belajar, tak boleh nak take up some classes apa semua, tak boleh. Ya, kita tak tahu tuan-tuan, masa akan datang kita tak tahu. Ya, wa qala Fir'aun, berkata Fir'aun, sikit lagi tuan-tuan. Ya, Fir'aun bercakap dengan siapa? Dengan Haman. Haman ni menteri kanan dia. Ya, kita tak tahu dia punya portfolio dia. Ya, mungkin portfolio dia bahagian construction lah kot. Ya, ataupun kalau di Malaysia kita kata Jabatan Kerja Raya lah, mungkinlah JKR tuan-tuan. Ya, jadi Menteri Sumber Manusia mungkin, kita tak tahu. Ya, tetapi yang pasti Haman ini disebut banyak kali dalam Quran. Ya, bila disebut Fir'aun, disebut Haman. Maknanya side by side tuan-tuan. Maknanya Haman ni mesti menteri penting. Kalaupun bukan dia Perdana Menteri, maknanya dia menteri kanan. Apa kata Fir'aun kepada Haman? Ya, dia kata, ya Haman, wahai Haman, ibni li sarhan, binalah untuk aku sarhan, satu menara yang tinggi tuan-tuan. Ya, menara tinggi ni tak survive. Piramid survive tuan-tuan. Temple Fir'aun survive, tapi menara tinggi ni tak survive sampai sekarang, tak ada. Kita tak tahu kat mana tempat dia. Macam orang panggil apa? The Hanging Garden of Babylon. Ya, bandar tergantung, ya, apa ni, taman tergantung Babylon. Tak tahu di mana. Bila kita pergi ke Babylon sekarang, ya, ustaz personally tahun lepas pergi ke Babylon, ya, kita tanya pada dia punya ahli sejarah dia kata macam itulah, dia kata, ya, cerita tu memang viral, ya, orang tahu cerita tu. Tapi lokasi sebenar di mana? Wallahu alam, kita tak tahu. Mungkin tu cerita-cerita yang ditokok tambah aje tuan-tuan. Ya, istana Babylon ada. Ya, tapi apa ni, taman tergantung Babylon tak tahu di mana tuan-tuan. Ya. Okey, ya. Apa ni Firaun suruh Haman buat? Ya. Dia suruh Haman bina satu apa tuan-tuan? Satu menara yang tinggi. Tujuan dia apa? La'alli ablughul al-asbab, supaya aku dapat naik menara ni, aku boleh tengok, ya, aku boleh nampak, ya, pintu-pintu ke rumah ataupun istana Tuhan Musa. Ya, Tuhan Musa. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Nabi Musa selalu bagi tahu bahawasanya Allah ni maha tinggi. Ya, Allah ni maha esa, betul. Allah ni maha tinggi, Allah ni maha perkasa. Jadi bila Allah ni maha tinggi, pada pandangan Fir'aun, guna kepala otak dia, kepala logik dia tuan-tuan, dah tentu, ya, Tuhan Musa ni duduk di langit. Ya, jadi kau buat setinggi mungkin bangunan supaya aku boleh sampai ke al-asbab. Al-asbab sini maknanya al-abwab, pintu-pintu. Pintu-pintu apa? Pintu-pintu ke istana Tuhan Musa. Asbab, ya, asbab as-samawat fa'attali'a ila ilahi Musa. Ya, supaya aku boleh sampai ke pintu-pintu langit, ya, di mana aku boleh meninjau, melihat ila ilahi Musa, kepada Tuhan Musa, yang Musa kata selama ni Tuhan dia Tuhan yang maha tinggi. Ya, maka aku dapat tengok, wa inni la azunnuhu, dan aku sesungguhnya, ya, apa kita panggil, menyangka ataupun percaya bahawasanya Musa ini kaziban, Musa ini seorang pendusta. Aku tak percaya Musa ni. Tapi kita nak proofkan Musa ni tak betul, kita bina, ya, keluar belanja tuan-tuan. Dia kena bajetkan, ya, dalam bajet tahunan dia tuan-tuan, untuk bina menara. Yang bagi dia sekadar nak buktikan kepada rakyat dia bahawasanya Musa ni pembohong. Bila dia buat bangunan tinggi, menara tinggi, dia kata tak ada nampak pun. Jangan kata Tuhan Musa, ya, pintu ke istana, ya, apa ni, Tuhan Musa pun tak nampak. Ya, sebab apa tuan-tuan? Ya, sebab langit tu tuan-tuan tahulah, ya. Nak naik tu tuan-tuan bukan mudah. Ya, bukan mudah. Bukan kita saja-saja nak naik. Sebab tu kalau orang claim dia sampai ke planet tu, planet ni belum tahu lagi tuan-tuan. Ya, tuan-tuan bohong aja tuan-tuan. Ya, sebab tu kalau kita tengok teori konspirasi ada macam-macam benda. Mungkin betul, mungkin salah, ya. Tapi nak bagi tahu bahawasanya Firaun berusaha untuk tengok Tuhan Nabi Musa. Ya. Kemudian dia tuduh Nabi Musa pembohong ketika dia tak nampak. Sebab manusia ni tuan-tuan, bila kita bercakap, dia kata kalau Tuhan ada, mana Tuhan? Mana Tuhan?
Ya, kalau mungkin orang Hindu, ya, ataupun orang Buddha, ada tertungguk depan tu Tuhan dia, tuan-tuan. Buncit perut dia, ya, bermisai dia, ya, berjanggut dia, ya, nampak mata menakutkan. Ya, maknanya nampak juga Tuhan dia. Orang Islam nak nampak macam mana? Cerita Musa ketika mereka selamat daripada Marin Petah, ya, Firaun abang angkat Nabi Musa. Selepas mereka melepasi the Great Bitter Lakes sampai ke Semenanjung Sinai, tuan-tuan. Ya, bila apa? Ya, bila orang-orang Bani Israel melihat orang di situ menyembah patung dalam bentuk binatang. Ada bentuk singa, ada bentuk harimau, ada bentuk macam-macam, tuan-tuan. Jadi mereka berjumpa Nabi Musa, hantar wakil. Dia kata, wahai Musa, ya, takkan tak ada langsung Tuhan yang nak kami sembah ni? Yang kau duk sebut Tuhan tu Tuhan yang esa, Tuhan yang esa, tapi mana Tuhannya tak pernah nampak. Paling kurang buatlah satu patung ke supaya kami boleh sembah. Cuba tengok masyarakat sekitar kita ni, macam-macam jenis tembahan dia ada. Pasal apa kita tak ada langsung? Ya, pasal apa tak ada langsung? Ya, sebab itu tuan-tuan, bila Nabi Musa pergi selama 40 hari 40 malam bertemu dengan Allah, ya, di Jabal Musa, ya, di Saint Catherine, tuan-tuan, apa yang berlaku? Ya, ada seorang, apa kita panggil, ya, seorang manufacturing engineer. Nama dia Uncle Sam, tuan-tuan. Uncle Sam. Uncle Sam ni ialah, Uncle Sam ni siapa, tuan-tuan? Siapa? Samiri, tuan-tuan. Uncle Sam lah kita panggil, ya. Dia ni manufacturing engineer. Apa dia buat, tuan-tuan? Ya, dia buat patung, ya, patung anak lembu daripada emas. Memang dia dah tahu, sebab dia dah tahu dah, ya, ada market, ada orang nak beli, tuan-tuan. Macam kita lah, ya, kita buat apa kita panggil, ya, kita buat market survey. Kita nak buka restoran, ya, kita nak jual satu produk, kita buat market survey, kita tengok ada orang nak ke tak, tuan-tuan. Ya, macam tu lah apa ni, siapa kita panggil, Samiri, tuan-tuan. Ya, sebab dia manufacturing engineer. Dia tahu bahawasanya kalau dia buat anak, ya, patung ni mesti ada orang tak, sebab memang orang mau. Sebab kawasan sekitar tu orang menyembah berhala. Tiba-tiba umat Bani Israel tak ada apa yang disembah. Ya, sembah Allah yang tak nampak bagi mereka. Memang tak nampak, tuan-tuan. Ya, tetapi macam tadilah, bila dia buat je patung anak lembu, dia claim, dia kata inilah sebenarnya Tuhan yang selama ni disebut oleh Nabi Musa. Orang beli, tuan-tuan. Ya, orang pakai, orang sembah. Sehingga ketika Nabi Musa balik, marah Nabi Musa kerana walaupun baru 40 hari 40 malam ditinggal, dah berlaku macam-macam hal. Ya, jadi sebab itu, ya, Firaun dia mengambil kesempatan daripada kelemahan masyarakat dia, memperbodohkan masyarakat dia untuk supaya dibuktikan Musa tu sebenarnya tak betul, Musa tu salah, tuan-tuan. Kerana tak nampak Tuhannya. Jadi bila tak nampak, tak ada, susahlah. Ya, ni, ya, perbincangan kalau tuan-tuan tengok, ya, dalam kitab apa ni, apa kita panggil, Al-Fiqhul Akbar. Ya, fiqh besar ni maknanya berkaitan dengan akidah, cerita, ya, bagaimana Al-Imam Abu Hanifah, ya, Al-Imam Abu Hanifah, ya, Nu'man bin Sabit berhujah dengan golongan yang menggunakan akal semata-mata, tuan-tuan. Ya, bila berhujah memang tak nampak lah. Ya, macam kita lah, ya, kalau orang kata nyawa ni kat mana, macam mana kita nak tunjuk nyawa kat mana? Ya, tuan-tuan buktikan macam mana? Ya, tapi bila tangan kita dilukakan, sakit, ya, pasal apa rasa sakit? Ya, sebab nyawa masih duduk dalam badan kita, tuan-tuan. Ya, tapi di mana nyawa tu kita tak boleh tunjuk. Macam mana nak tunjuk, tak boleh. Ya, tapi bila kita tak dapat tunjuk nyawa tu, adakah nyawa tu tak ada? Nyawa tu ada. Ya, sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta nyawa tu. Kalau nyawa tu pun kita tak boleh tahu di mana, ini kan pula Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta nyawa tu. Macam mana nak sebut, tuan-tuan? Tak boleh. Ada benda yang kalau kita tak nampak, bukan makna tak ada. Ya. Di hujung ayat ni apa dia? Apa Allah sebut? Wa kadzalika zuyyina li fir'aun su'u amalihi. Yang demikian itu, ya, kata Allah, diperindahkan, ya, diperelokkan bagi Firaun, ya, keburukan apa yang dia buat daripada amalnya. Kita ni, tuan-tuan, kerja syaitan bisik kat kita. Ya, kita nak bangun malam contoh, kita nak buat sesuatu, syaitan kata tidur je lah. Ya, dah selalu bangun malam, saya sekali tidur, apa salahnya? Ya, nak datang kuliah, tuan-tuan, tak payahlah. Ya, cucu kada kat rumah tu, menantu datang, ya, anak datang jauh-jauh, duduk rumah, ya, makan, pergi makan dengan apa kita panggil cucu lagi bagus. Ya, ceramah ni minggu depan pun ada, ya, esok pun ada, apa nak bimbang. Ya, dibisikkan, tuan-tuan. Ya, dan bila kita buat tu, kita kata betul juga, sekali-sekali menantu datang apa semua, apa salahnya? Ya, jadi kita layan cucu pun dapat pahala. Bukan Nabi layan cucu. Sudah dia masuk kat situ lah, tuan-tuan. Ya, cucu, betul, tuan-tuan. Ya, memang ada cerita. Satu hari ketika Abu Bakar datang, Abu Bakar ni cari Nabi.
Bila Abu Bakar cari Nabi, ya, kebetulan hari itu adalah giliran Aisyah. Ya, jadi Abu Bakar datang ke rumah Aisyah lah. Aisyah ni rumah anak dia. Ya, jadi bila dia bagi salam, Aisyah keluar, kata Aisyah, Nabi duduk di rumah Ali. Rumah Ali dengan Fatimah belakang rumah Aisyah saja. Mereka berkongsi dinding. Ya, Abu Bakar pun pergi, tuan-tuan. Kalau sahih riwayat ni, ya, maka apa yang berlaku, ya, ketika Abu Bakar bagi salam, beliau mendengar, ya, ketawa budak-budak, ya, sebab Al-Hasan dan Al-Husin ada di rumah tu, ya, dengar ketawa, tuan-tuan. Ya, maka Nabi jawab, ya, dipersilakan Abu Bakar masuk. Bila Abu Bakar masuk, terkejut Abu Bakar, tuan-tuan, melihat Nabi sedang diperkudakan oleh cucunya. Maknanya memperkudakan orang ni boleh, tuan-tuan, tapi cucu dengan datuk lah. Ya, jadi dua, ya, masa ketika itu Al-Hasan naik atas Nabi jadi kuda, tuan-tuan. Ya, bila Abu Bakar tengok, maka Abu Bakar puji Nabi. Ya, Abu Bakar puji Nabi. Nabi kata Abu Bakar, ya, kalau sahih riwayat ni lah, tuan-tuan, ya, popular. Ya, cuma dari segi kesahihan dia. Tapi sekadar nak ambil sebagai pengajaran tu tak ada masalah lah. Ya, cuma nak bagi tahu apa yang berlaku. Ya, dia puji hebatnya kuda ni. Hebatnya kuda ni, mana hebatlah Rasulullah. Ya, tetapi Nabi buat apa, tuan-tuan? Ya, Nabi puji cucu dia. Sebab puji itu jadi doa. Nabi kata hebat-hebat kuda, hebat lagi penunggang dia. Penunggang dia Al-Hasan. Sebab tu, tuan-tuan, kalau kita baca riwayat biografi Sayyidina Al-Hasan bin Ali ni, tuan-tuan, kita dapati antara, ya, lelaki yang paling hebat, ya, menjadi penunggang kuda, tuan-tuan, siapa, tuan-tuan? Sayyidina Al-Hasan bin Ali. Maknanya doa Nabi tu, ya. Sebab tu kita sebagai orang tua doa benda baik kepada cucu, pada anak kita. Biar orang Melayu kita tengok, ya, walaupun cucu dia nakal, tapi dia tak kata nakal. Ya, dia kata cucu bertuah, ya, macam panjat pokok lah, dia tengok cucu dia panjat, ya, dia tak kata turun jatuh nanti, tak, dia kata panjat lagi sampai tinggi, tuan-tuan. Ya, ni reverse psychology dia panggil. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab memang macam tu, ya, cucu aku ni bertuah punya cucu, ditumpahkan air. Ya, ada orang nak datang rumah kita, ya, bila orang nak datang rumah kita, tuan-tuan, kita bagi anak kita makan cukup dulu. Ya, kita nak hidang makanan apa contoh, kita bagi anak kita makan sampai sendawa, tuan-tuan. Ya, bagi dia kenyang dulu. Dan kita bagi tahu, kita warning dia. Nanti kalau tetamu datang, adik tak payah kacau, ya, sebab adik dah kenyang. Ya, adik ya je lah, tuan-tuan. Ya, tapi nanti bila orang datang, adik tu duduk depan, ditumpahkannya air, tuan-tuan. Ya, punya, ya, dalam hati tu geram je, tuan-tuan. Kena engkau kejap lagi, kena engkau kejap lagi. Ya, tapi nak buat macam mana, tuan-tuan? Memang budak-budak. Kalau budak-budak perangai macam tu biasa, tuan-tuan. Macam kita kata di masjid surau kan, kalau budak-budak berlari tu biasa, tuan-tuan. Ya, yang pelik ni kalau orang pencin berlari, tuan-tuan. Itu pelik, tuan-tuan. Ya, budak berlari lompat sana sini biasa, tuan-tuan. Budak ni bila datang masjid, sebab masjid ni luas. Ya, rumah kita tak luas mana, tuan-tuan. Ya, dia buat semua acara Olimpik tu semua dibuat kat sini, tuan-tuan. 4 kali 100 meter, lompat bergalah, lompat macam-macam, tuan-tuan. Itu budak, kita kata. Ya, macam itulah yang berlaku memang, ya. Cuma kita di rumah kita kena bagi briefing, bagi taklimat kepada anak kita. Kita kata, abang kalau nak ikut bapa, nak ikut ayah pergi masjid, nak ikut papa pergi masjid, ya, kena behave. Kita bagi tahu, ya, jangan berlari sana sini. Ya, duduk elok-elok, ya. Nak melompat boleh tapi duduk belakang sana. Ya, jangan dalam ruang masjid. Jangan berlari depan tok imam pula, tuan-tuan. Ya. Jadi maknanya kita bagi dia briefing. Tapi briefing tu kena bagi kat rumah, tuan-tuan. Ya, sebab tu ada tata cara, ya, dan budak kita tak boleh kumpulkan di belakang semua, tuan-tuan. Bila dia berkumpul, tuan-tuan, dia get together, dia macam-macam lah program dia buat nanti. Ya, sebab tu, ya, banyak tempat kalau kita tengok orang Arab lah, tuan-tuan, Ustaz tengok, ya, dia cari tempat tepi. Kalau bawa anak atau cucu, dia cari yang tepi, tuan-tuan. Ya, anak dan cucu tu duduk kat tepi. Ya, datuk duduk sebelah. Jadi budak tak lari ke mana. Tapi kalau datuk duduk depan, budak duduk belakang, dia berkumpul sama dia, tak payah kata 6 orang, 7 orang, tuan-tuan. 2 orang pun cukup dah, tuan-tuan. Macam-macam aktiviti dia buat. Ya, jadi maknanya Islam meraihkan kehadiran anak-anak ni. Tapi macam tadilah, tuan-tuan, ada tata cara yang kita kena buat. Ya, kita habiskan ayat ni. Jadi apabila Firaun perintah kepada menteri kanan dia, menteri yang terlibat dengan construction ni, tuan-tuan. Ya, menteri yang terlibat dengan urusan pembinaan, ya, yang dipanggil sebagai Haman, untuk membina menara tinggi tadi. Tujuan dia supaya bila dia naik, dia boleh tengok, ya, pintu langit ke arah, ya, istana ataupun tempat Tuhan Nabi Musa.
Tetapi dia nak buktikan bahawasanya Tuhan Nabi Musa tu tak ada, dan dia kata ya belum terbina lagi bangunan, dia kata ya aku jangka, aku dah agak dah ya Tuhan Nabi Musa ni tak betul, ya Musa ni bohong, kaziban, ya. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala buat supaya apa yang dilakukan, ya, amal perbuatan yang dibuat oleh Firaun tu adalah tipu je tuan-tuan. Zuyina, ya, Allah perelokkan. Macam itulah, macam kita tadilah, ya, bila tak pergi masjid, tak pergi surau sekali-sekali, kita kata bagus juga rehat kat rumah. Ya, syaitan mengata cukuplah, amal dah banyak dah, buat apa lagi, ya. Kita dibisikkan benda-benda macam itu tuan-tuan, ya. Wasudda anis sabil, akhirnya apa yang berlaku? Firaun, ya, dijauhkan tuan-tuan, ditutup daripada jalan kebenaran. Wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab, ya. Dan tidaklah tipu daya yang dibuat oleh Firaun itu melainkan sia-sia tuan-tuan, ya, melainkan tak ada kebenaran, tak ada kebaikan tuan-tuan. Ini kita tak nak. Apa kesimpulan yang boleh kita buat tuan-tuan? Ya, dalam hidup ni tuan-tuan, memang cabaran sentiasa ada, ya. Allah temukan kita dengan pelbagai orang. Ada orang yang bagus, yang positive thinking, tapi ada orang yang toxic tuan-tuan. Ya, kerja dia, ya, buat supaya apa yang kawan ni tuan-tuan macam itulah. Kawan yang baik, kawan yang boleh tegur kita. Kita tuan-tuan dalam hidup ni, kalau kita buat salah dalam ibadah terutamanya, ada orang datang tegur kita, itu nikmat tuan-tuan. Pasal apa nikmat? Sebab cuba tuan-tuan bayang, ya, 40 tahun, 50 tahun tuan-tuan buat salah dalam solat, tak ada orang tegur, tak ada orang berani nak tegur. Oh, itu malapetaka. Tapi kalau ada orang tegur kita, dia kata minta maaf Haji, ya, tadi saya tengok Haji masa sujud tadi, Haji tak sujud pada 7 anggota, dia pun tegur kita. Dia patut kaki tu mau kena lipat sikit. Ya, kita punya hidung ni mau kena-kena pada tempat sujud. Walaupun hidung bukan anggota sujud, tapi kalau hidung tak kena pada tempat sujud, dahi kita tak sempurna tuan-tuan. Hanya dengan meletakkan hidung di tempat sujud, baru dahi kita sempurna. Kita pun dengar Allahu Akbar, kita kata terima kasih. Ya, selama ni bukan tak mengaji, tapi kadang benda tu kita ambil mudah tuan-tuan. Kita rasa tak apa kot, boleh kot, ya. Tapi bila kita ditegur, yang tegur tu kadang-kadang budak muda tuan-tuan. Ya, kita orang pencen, kita orang lama, ya, mengaji lama dah tuan-tuan, ya. Tetapi dia budak muda yang mungkin dia ada ilmu pengetahuan. Ya, kita sekarang ni tak tentu tuan-tuan. Ya, budak-budak pakai jeans, pakai apa kita panggil, ya, pakai t-shirt, ya, kadang-kadang budak tu hafal Quran 30 juzuk kadang tuan-tuan. Lebih pada kita lagi. Ya, jadi maknanya nak bagi tahu, alhamdulillah Allah sayang kita. Sebab tu Allah hantar orang untuk menegur kita tuan-tuan. Sebab tu, ya, dalam hidup kalau kita masih ditemukan dengan kawan-kawan yang baik, yang soleh, yang beriman, orang-orang yang boleh memberi teguran, ya, memberikan apa kita panggil masukan-masukan positif kepada kita, Allahu Akbar tuan-tuan, tu nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar tu yang boleh Ustaz kongsi, dah masuk waktu isyraq tuan-tuan. Mudah-mudahan ada manfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.